Sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, memimpin latihan kidung, sila lihat bilangan 424. 424. Sila lihat lagi bilangan 423. 423.
lagi bilangan 381. 381. Sila lihat lagi bilangan 379. 379.
syukur puji Tuhan nyanyian kidung sampai di sini. Haleluya. Sila berdoa dalam hati, 请预备同心默祷。Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulakan kebaktian. 奉主耶稣基督圣名开始今天的聚会。Muji Tuhan, Kidung bilangan 353. Berapa? 353. 一同颂诗赞美诗353首。请坐。 Kita bersyukur kehadirat Tuhan atas kasih karunia, rahmat Tuhan, dapat lagi kita berkumpul beribadah kepadanya. 我们非常的感谢主赐给我们每位的恩典，使我们有机会再次来一同敬拜主。 Kita sangat bersyukur karena kita telah beralih dari pandemik kepada endemik. 我们非常的感谢主，我们从疫情的情况之下呢，踏入了流行病毒的阶段。 Tuhan telah mendengarkan doa permohonan kita. 神已经聆听了我们的祷告， Dan kita telah memiliki banyak kebebasan untuk beribadah dan menjalankan aktiviti keagamaan kita. 如今我们有很多的自由了，使我们能够行很多的教会的活动和圣工。 Maka sekali lagi kita dapat dengan semangat melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. 因此呢，这个时刻呢，我们有更大的精神来去侍奉主、敬拜主。 Kita dapat lagi dengan sepenuh tenaga dan sepenuh komitmen kita untuk pelayanan Tuhan. 我们如今呢，能够全心全力全意的来去侍奉主。 Sebelum kita
mengungsikan sebahagian firman Tuhan, kita berdoa. 在我们还未聆听神的一部分道理之前呢，我们将一同祷告。 Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. 我们把聚会交托于主的手中， Biarlah Tuhan yang memimpin, hamba yang menyampaikan firman dan juga rakan yang menerjemah. 让主带领他的正道的仆人，还有翻译的， Sehingga semuanya dengan jelas dapat dipahami dan dapat diterima. 让所传达的都能够完完全全被观众来去吸收。 Mari kita sehati, kita berdoa. 同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus panjatkan doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Amin. Haleluya. Salam damai sejahtera saya ucapkan kepada semua saudara dan saudari, rekan sekerja, penatua, pendeta, diaken yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 哈利路亚！首先要向各位长执、传道、执事，还有主里亲爱的各位弟兄姊妹们问候平安。 Sangat bersyukur kepada Tuhan kita dapat lagi berkumpul beribadah bersama-sama. 非常的感谢主，我们有机会来去一同聚集，来去敬拜主。 Pada kebaktian online kali ini saya ingin mengungsikan tajuk dilupakan manusia tetapi diingati Tuhan. 趁着这次的线上聚会呢，我要带各位分享的题目是被人遗忘，可是神依然记得。 Pernahkah saudara dan saudari mengalami keadaan seperti itu? 各位朋友们，是否曾经体验过如此的经历呢？ Keadaan di mana kita telah dilupakan oleh seseorang. 就是我们被某个人来去遗忘了。 Kita telah berbuat sesuatu yang baik terhadap seseorang. 我们对某个人行善了之后， Namun perbuatan baik kita itu seperti tidak mendapat respon yang baik. 可是我们的行为，好的行为没有得到好的回应回报。 Yang menerima atau menyambut kebaikan kita itu berbuat seolah-olah tidak ada apa-apa yang telah berlaku. 对方得到了我们的好的行为之后呢，仿佛没有得到任何的东西， Tidak ada ucapan terima kasih, 没有感谢的话， tidak ada sedikit balasan, 一点回报都没有， atau tidak ada sedikit tanda-tanda menghargai perbuatan baik kita. 或者是说没有一点就是对我们的感激的行动都好。 Seperti apabila suatu bangunan gereja telah dibangunkan. 举个例子说，比如一间教堂建好了之后， Siapa yang membina atau membangunkan gereja itu? 是谁建立建好这间教会的呢？ Jarang sekali orang bertanya. 很少的人会这么问。 Paling-paling seperti saya katakan bersyukur karena tempat ini telah berubah maju atau bertambah baik. 对我来说呢，我会说非常的感谢主，这个地方越来越好了。 Dari gereja yang lama sekarang sudah menjadi atau mendirikan gereja yang baru. 就是说，从之前的老的这个教会呢，现在呢新的了。 Siapa yang membina atau membangunkan gereja itu? 是谁建或是建立好这间教会呢？ Kalau sekiranya soalan ini dijawab, mungkin hanya 1-2 nama saja yang akan disebut. 如果这个问题被发问，或许只有1位或是2位的名字会被提及， Terutama yang menjadi ketuanya. 尤其是他的这个他的阿头 Jadi yang lain 别的 buat 呢 apa? 去哪里了？ Apakah yang lain itu tidak ada berbuat sesuatu? 是不是别的人都没有做东西的呢？ Seolah-olah dilupakan perbuatan mereka. 仿佛他们的劳碌被遗忘了， Dilupakan jasa, tenaga, dan uang yang telah mereka 他 korbankan. 们所付出的基金、精神时间都被忘了。 Saudara dan saudari, 各位弟兄姊妹们， kita boleh atau mungkin dilupakan oleh manusia. 人们或许会把我们遗忘了， Tetapi tidak akan dilupakan oleh Tuhan. 可是神不会忘记我们。 Saya dapat melupakan saudara dan saudari. 我可以把各位弟兄姊妹们忘掉， Sekalipun mungkin saya tidak berniat ya melupakan, tetapi boleh saja saya tidak ingat nama saudara dan saudari. 我或许没有意思要把各位忘掉了，可是我可能会把各位的名字忘掉了。 Boleh saja saya lupa kebaikan kamu selama ini. 我或许可以把你们对我所行的善意忘掉， Tetapi
Tuhan tidak sedemikian. 可是神不是如此。 Mari kita melihat di dalam kitab Filipi pasal 4. 我们请看腓立比书第4章， Kitab Filipi pasal 4 ayat 19. 第4章19节， Ayat 19. 第4章19节， Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。 Ini bukan berarti bahwa Allah yang dipercayai, disembah oleh Paulus itu berbeza dengan Allah yang disembah oleh pemercaya. 在这里所提到的，并不是说保罗所拜的神和我们今天所敬拜的有所不同。 Tetapi perkataan ini mengandung maksud, sekalipun aku lupa, tidak ingat, dan tidak dapat membalas kebaikan kamu, tetapi Tuhan yang aku sembah itu pasti akan mengingatnya. 在这里所带来的含义，就是说呢，我即使不能够报答各位的好意，可是神必定会报答你们。 Pasti Tuhan akan membayarnya bagi pihakku untuk kamu. 神肯定会为我来去报答你们。 Syukur dan sukacita, Allah kita itu Allah yang setia. 非常的感谢主，我们的神是忠心的主， Tidak lupa sekalipun kita menganggapnya lupa. 不会忘记我们，即使我们会认为他忘记了。 Karena itu segala jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. 因此我们在神里面所做的一切呢，不会是徒然的。 Mari kita membaca di dalam kitab Yesaya 请看以赛亚书 pasal 49 49章 ayat 15. 15节， Yesaya 49 ayat 15. 以赛亚书49章15节。 Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. 15节，妇人应能忘记她吃奶的婴孩，不怜悯她所生的儿子，既或有忘记的，我却不忘记你。 Ayat ini sungguh menyatakan kasih Allah kepada umatnya. 在这里很明确，神对他的众人的爱。 Allah berkata, sekalipun seorang perempuan melupakan anaknya, tetapi Tuhan tidak akan melupakan umatnya. 在这里说到妇女即使会忘记她的儿子，可是神不会忘记他的儿女。 Tuhan menyatakan kebenaran kasih ini karena Sion telah berkata di ayat 14. 在这里提到14节说到西安的这个事情， Di mana mereka berkata di ayat 14, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. 14节说到耶和华离弃了我，主忘记了我。 Jadi untuk menyatakan kasihnya, maka Tuhan mengatakan ayat 15 itu. 因此在第15节，神表达了他的爱。 Pertama sekali, 第一， tidak mungkin seorang perempuan akan melakukannya, yaitu melupakan anaknya. 一位妇女不可能会忘记她的这个行为。 Seorang perempuan itu adalah makhluk hidup yang bersifat lemah lembut. 一位妇女天然很自然的是一个温柔的人， Pasti dia memiliki rasa belas kasihan terhadap anak kecil. 她拥有一颗对小孩的爱， Apatah lagi terhadap seorang anak yang tidak berdaya. 更何况对一个没有这个能力的孩子， Pasti akan menimbulkan rasa belas kasihan. 肯定心里存着怜悯的心。 Seorang ibu tidak dapat tidak akan mempedulikan anaknya. 一位母亲不可能丢弃不管她的子女， Karena itu adalah bahagian darinya, zuriatnya, keturunannya. 这是因为呢，这是她的一部分，她的这个后代， Anak yang menjadi miliknya sendiri. 她自己的儿女。 Tetapi kedua, 第二， ada juga kemungkinan dia akan melupakannya. 也有可能她会忘掉了。 Seorang perempuan menjadi begitu sedih
sehingga dia terlupa akan anaknya. 一位妇人就是处在悲痛之下，把她的儿女忘掉了。 Atau dia telah jatuh sakit yang teruk sekali sehingga dia tidak dapat mengingati anaknya lagi. 或许是他患了重病，把他的子女们都忘掉了。 Atau dia telah kehilangan perasaan lemah lembut, kehilangan perasaan kasih sayang terhadap anaknya. 或许是他失去了对他的子女们的爱。 Seperti orang yang merasa malu dan rasa bersalah apabila dia sudah terlanjur. 比如说一个人就是冒犯了之后呢，他感到羞耻， Lalu dia membunuh anak kandungnya sendiri untuk menutupi dosanya atau perbuatan cabulnya itu. 甚至他宁愿都把他的这个私生子杀掉了，来去掩盖他的这个过犯。 Jadi dalam keadaan-keadaan seperti itu, seorang ibu atau perempuan boleh saja melupakan anaknya. 这种情况之下，一个妇女呢会忘掉她的子女。 Tetapi Tuhan berfirman, 可是神说 Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 我不会丢弃你。 Kita perhatikan, 我们观察， kasih sayang Allah itu tidak terbatas. 神的爱是无限的， Kasih sayang Allah itu melampaui kasih orang tua terhadap anak-anaknya. 神的爱超越了一个老人长辈对子女们的爱。 Dan kita beroleh keyakinan yang kuat karena firman Allah. 我们就凭着神的话，又抱着大的信心。 Jadi pada perkongsian kali ini kita akan mengambil 3 peristiwa di dalam Alkitab sebagai contoh yang kukuh akan ingatan Tuhan terhadap kita sebagai umatnya. 透过这次的正道呢，我将选圣经里的3大事件来去做分享。 Bahwa sekalipun manusia melupakan kita sengaja atau tidak, tetapi Tuhan tidak akan melupakan kita. 即使人类或许是无论是有意或者是无意的来去把我们忘掉，可是神不会忘记我们。 Contoh yang pertama ialah Yusuf. 第一个例子就是约瑟， Siapa yang tidak kenal dengan Yusuf? 有谁不认识约瑟呢？ Sejarah hidupnya berliku-liku dan mendebarkan. 他的人生经历呢，很多的波折，又让人提心吊胆。 Mari kita mulai dari Yusuf, seorang anak muda yang baik dan disayangi oleh kedua orang tuanya. 我们将学习这个约瑟身上，就是他是一位好的年轻人，又蒙他的父母双亲来去疼爱。 Tetapi bukan hanya Yusuf ini dipayungi oleh kasih sayang orang tuanya. 约瑟本身不仅仅受到他的双亲的爱戴， Yusuf juga memang seorang anak yang baik. 他也是一个好的孩子， Seorang anak yang mendengar dan taat kepada orang tua. 是听话又孝敬老人家的孩子。 Dia juga sayang kepada orang tuanya. 他也非常的爱他的长辈， Karena diperintahkan atau disuruh oleh ayahnya, 他被他的父亲来去吩咐， dia sanggup berkorban, berjalan jauh seorang diri 他宁愿的来去独自来去奔跑远路， untuk pergi melihat keadaan abang-abangnya menggembala di padang rumput. 为要观察他的哥哥们在旷野放羊。 Dia melalui jalan yang berliku-liku, yang sukar dan jauh. 他经历了很多波折的又遥远的路途， Dan sudah tentu adalah suatu perjalanan yang berisiko atau berbahaya. 肯定的是一个很大的风险的路途。 Tetapi karena taat akan orang tua, maka dia mendengar dan melaksanakannya. 可是因为存着一颗孝顺的心，他就这么做了。 Tetapi dia dibenci dan dicemburui oleh abang-abangnya. 可是呢，他被他的哥哥们呢来去妒忌， Lalu mereka membuang dia di sebuah sumur yang kering untuk membunuhnya. 后来呢，他被他的哥哥们呢
丢在枯干的这个井。 Tetapi kemudian mereka menukar rancangan dengan menjual Yusuf kepada kafilah orang Midian yang lewat atau lalu di tempat itu. 后来呢，他被外族呢来去买了。 Kemudian orang kafilah Midian ini pula telah menjual Yusuf kepada seorang Mesir yang kebetulan adalah pegawai istana Firaun. 后来呢，又被二次的卖掉就是无形中呢被卖到埃及的王宫里去了。 Walaupun Yusuf mengalami suatu perubahan kehidupan yang agak drastik. 即使约瑟身上呢就是发生了极大的变化。 Dari seorang yang menerima kasih sayang orang tuanya sehingga dia dipisahkan daripada orang tuanya. 从就是被父母双亲疼爱，后来呢被逼来去分离。 Daripada melakukan perbuatan yang baik, dia telah menerima balasan yang jahat. 就是从行善开始呢，可是得到不一样的回报。 Tetapi Yusuf tidak berubah menjadi jahat. 可是约瑟呢没有变坏， Dia tetap anak yang baik. 他依然是个听话的孩子。 Bak kata pepatah, benih yang baik dibuang ke laut menjadi pulau. 就是一句谚语说的，好的种子呢被丢入大海呢，依然会成长。 Yusuf bekerja dengan rajin. 越是勤劳的做工， Dia melakukan pekerjaannya dengan amanah 他就是认真的来去做工， sehingga tuannya percaya dan menyenangi dia. 甚至他受到的主人的信赖。 Tuannya itu mulai menyerahkan segala urusan di rumahnya itu kepada Yusuf. Ya. 他的主人呢就把家所有的事呢通通都交给约瑟来去管。 Di sini kita dapat melihat ada titik sinar di dalam kehidupan Yusuf. 在这里我们观察得到，在约瑟的生活里呢，就是存在了这个昔日东升， Ada suatu kehidupan yang baru bagi dia. 对他来说呢，有了新的生活。 Karena di rumah tuannya itu dia diberikan kepercayaan dan dialah yang mengurus segala urusan rumah tuannya itu. 这是因为呢，约瑟在他的主人家呢受到信赖，甚至把所有的家业都交给他管。 Tetapi keadaan itu tidak lama. 可是这个情况不久， Istri tuannya memfitnah dia. 就是他的主人的妻子呢，诽谤了他， Dia langsung ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. 他被抓了之后呢，就是关在监牢里面。 Sewaktu di dalam penjara, 在监牢里面， Yusuf telah membantu 2 orang tahanan Mesir mentafsirkan mimpi mereka. 他就是帮了2位嫌犯的来去解梦。 Dan seperti yang ditafsirkan oleh Yusuf, itulah yang benar-benar terjadi. 约瑟所解梦果然成真了。 Nah, salah seorang daripada tahanan itu, dia telah dikembalikan kepada pangkat atau jawatannya sebagai juru minuman raja. 就是其中一位呢，就是他之前的这个任务呢，就是恢复了到他身上，就是当这个酒政。 Sekali lagi, di sini kita melihat ada lagi suatu sinar baru dalam kehidupan Yusuf. 我们再次能够观察得到，在约瑟身上呢，有的新的突破。 Karena inilah satu-satunya peluang baginya untuk dibebaskan dari penjara. 这是因为呢，这是他的其中一个机会来去逃脱这个牢狱之灾。 Tetapi dia telah dilupakan oleh juru minuman raja itu. 可是呢，他被这个酒政呢忘掉了。 Ini seperti satu suspense ya dalam plot cerita thriller atau cerita seram. 这是好比如一个这个恐怖电影的这个改变。 Yaitu dari yang jahat, kemudian dia keluar dari keadaan yang tidak baik itu seperti ada satu sinar, tapi kemudian terperangkap lagi, jatuh lagi dalam keadaan yang tidak baik. 就是从一个不好的情况呢，能有机会逃脱，就是变成好的，可是他还是
掉入这个不好的情况之下。 Kita cenderung akan berkata Yusuf memang bernasib malang. 我们或许可能会说，这个约瑟啊，真的是不幸， Dia anak yang malang, 他是很不幸的孩子， tidak ada rezeki, 没有这个好运。 tetapi Tuhan memperhatikan dia. 可是神在看他。 Kita lihat dalam Kejadian pasal 41. 我们请看创世纪的41章， Kejadian 41 ayat 1. 创世纪41章第1节。 Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ayat 4. 第4节， Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Ayat 7. 第7节， Bulir yang kurus itu menelan ke7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Ayat 8. 第8节， Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengertikannya kepadanya. Apabila Tuhan bekerja, 当神在行动的时候， hanya dengan mimpi saja, maka Yusuf mendapat keadilan. 就是透过梦而已呢，能够为这个约瑟伸冤。 Hanya dengan mimpi saja, seorang raja besar, raja agung, tidak dapat tidur. 就是只因一个梦而已，王不能够睡着。 Tidak ada ahli bijak pandai dan ahli nujum yang dapat mentafsirkan mimpi itu. 没有一个博硕士术士呢，能够来去为他解梦。 Karena mimpi itu membuatkan raja begitu gelisah dan ingin tahu apalah arti mimpinya itu. 只因这个梦呢，导致法老王呢心里就是忧愁，要请人来去帮他解梦。 Nah, saudara, begitulah kalau Tuhan sudah bekerja dan memperhatikan umatnya. 各位弟兄姊妹们呢，这就是神的行动。 Seolah-olah ya raja selama ini tidak pernah bermimpi. 就是仿佛这个王呢不曾做梦一样。 Karena dengan mimpi itu raja menjadi begitu gelisah dan ingin tahu arti mimpi itu. 因这个梦呢，导致法老王呢拼命的来去求证，就是要来去帮他解这个梦的意思。 Dengan cara ini Yusuf diingati oleh juru minuman raja yang telah melupakannya itu. 透过这个方法呢，能够使这个酒政呢重新来去记得这个约瑟对他的作为。 Dan dengan keadaan itu Yusuf dapat dilepaskan dari penjara. 透过这个方式呢，约瑟能够离开这个牢狱之灾。 Bahkan akhirnya dia diangkat menjadi perdana menteri di Mesir. 最终呢，约瑟呢被立为这个埃及的宰相。 Ini merupakan suatu pekerjaan Tuhan yang begitu indah dan menakjubkan. 这是神极大的奥秘和就是让人震撼的作为。 Ini karena Yusuf adalah seorang yang ikhlas dan jujur dalam setiap pekerjaannya. 这是因为呢，约瑟呢在他的工作里面呢都是那么的认真用心。 Walaupun sifat mulia sedemikian mudah dilupakan orang. 即使这么好的行为很容易让人来去遗忘， Tetapi Tuhan akan mengingatinya. 可是神依然会记得他。 Tuhan tidak akan membiarkan umatnya itu tanpa mendapat ganjaran yang setimpal. 神不会让人白白的来去行善而没有得到应当的回报。第二， Contoh yang kedua 第二个例子 ialah Mordekai. 就是末底改。 Mordekai ini telah berjasa besar kepada Raja Ahasiweros. 就是这末底改呢，对他的王呢做了极大的贡献。 Namun perbuatan baiknya itu dilupakan. 可是他的好的行为呢被忘了， Tidak diberikan penghargaan yang selayaknya. 没有得到应当得到的这个回报。 Mari kita membaca di dalam kitab Ester pasal 2. 请看以斯帖记第2章。
Esta pasal 2 ayat 21. 以斯帖记第2章21节。 Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. 21节，当那时候，末底改坐在朝门，王的太监中有2个守门的，辟探和提列，恼恨亚哈水兽王，想要下手害他。 Ayat 22. 22节， Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya kepada Esta sang ratu, dan Esta mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. 22节，末底改知道了，就告诉王后以斯帖，以斯帖奉末底改的名报告与王。 Ayat 23. 23节， Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. 就查这事果然事实，就把2人挂在木头上，将这事在王面前写于历史上。 Heran sekali. 非常的奇怪， Walaupun jasa Mordekai itu telah dicatatkan dalam kitab sejarah kerajaan Ahasiweros, tetapi dia tidak dikaruniakan apa-apa hadiah. 虽然这末底改的功劳有记载在亚哈水兽王国的历史上，可是他根本没有得到应当的回报。 Walhal jasa Mordekai itu begitu besar sekali. 实际上，这个末底改的功劳是非常的大的， Ianya bukan jasa biasa. 不是普通的功劳贡献。 Karena ini adalah menyangkut paut keselamatan nyawa sang raja Ahasiweros. 因为呢，他的功劳呢和这个亚哈水兽王的性命有关。 Pada pandangan kita, 对我们普通人来说， sekurang-kurangnya Mordekai dianugerahi sesuatu gelaran atau pingat kerajaan. 至少这个末底改呢得到国家的这个认可的赏赐。 Paling kurang pun dia dijemput ya oleh raja untuk santap satu meja, semeja dengan raja. 至少呢，可以说呢，末底改应当得到王的邀请，和他一同坐席。 Tetapi ini tidak. 可是这个没有， Tidak ada sedikit penghargaan ataupun balasan kepada Mordekai. 一点奖赏赐都没有得到。 Mungkin pada pikiran manusia 或许普通人类所想的， seakan-akan tidak ada tuah bagi Mordekai ini. 仿佛这末底改根本没有这个运气呢。 Kalau orang lain yang berjasa seperti itu, 如果别人来说呢， sudah tentu menerima hadiah-hadiah yang mahal-mahal dan besar. 肯定得到很贵重的礼品。 Jadi mungkin kita katakan nasibnya tidak baiklah. 或许我们可以说他的运气没那么好， Tetapi pekerjaan Tuhan sungguh jauh dari jangkauan pikiran kita. 可是神的作为呢，超越了人类的想象。 Walaupun Mordekai dilupakan, tetapi Tuhan mengingatinya. 虽然末底改被遗忘了，可是神没有忘记。 Mari kita lihat di dalam kitab Esta pasal 6. 我们请看以斯帖记的第6章， Pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. 第6章第1节一直到第10节。 Esta pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. 以斯帖记第6章第1节一直到第10节。 Saya bacakan seorang. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Ayat 2. 第2节， Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Ayat 3. 第3节， Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Ayat 4. 4节， Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran?
Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Ayat 5. 5节， Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Ayat 6. 6节， Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Ayat 7. 7节， Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, ayat 8, 8节， hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Ayat 9. 9节， Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu, lalu lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ayat 10. 10节， Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu. Lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Dalam ayat-ayat ini, lagi-lagi kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang indah untuk raja mengingatkan Mordekai. 透过这几个经节，能够告诉我们神如何美妙的作为，就是让王呢要纪念这个末底改的功劳。 Pertama, ayat 1 tadi, tiba-tiba raja tidak dapat tidur. 第一个就是第一节那里说到王睡不着， Tidakkah ini mengherankan? 这不是很奇怪的吗？ Seorang raja boleh tidak dapat tidur. 一位王不能够睡着， Dan itu terjadi secara tiba-tiba. 这是突然间发生的。 Walhal tidak ada masalah padanya. 即使他身上没有一点问题， Tidak disebutkan bahwa raja itu mengalami masalah. 没有记载到说这王有问题， Tidak dinyatakan apakah raja itu sedang berpikir terlalu banyak. 也没有说到王是否想太多了， Tidak juga ada dinyatakan apakah raja itu akan menghadapi suatu peperangan. 也没有说到王或许即将发生这个战争。 Kalau Raja Firaun bermimpi ajaib 如果说法老王就是得到了奇怪的梦， dan membuatkan Firaun tidak dapat tidur, itu kita sedia maklum. 甚至导致法老王不能够入睡，这是我们知晓的。 Karena mimpi Firaun itu seolah-olah benar-benar terjadi. 因为呢，这法老王所得到的梦呢，仿佛真的要发生， Dan dia pun tidak memahami apalah mimpinya itu. 而他自己本身也不了解这梦的意思。 Tetapi Raja Ahasuerus ini, dia tidak bermimpi ajaib. 可是这亚哈水兽王呢，没有得到这个奇妙的梦， Dia tidak mimpi horor ataupun mimpi seram. 也没有多说得到噩梦。 Jadi pertama, itu sangat 这 mengherankan. 是第一点，非常的奇怪。 Kedua, 第二， apabila raja tidak dapat tidur, 当王不能够入睡了之后， raja tidak pula memanggil para pelayan, 王又没有吩咐他的这个伺候者， tidak memanggil gundik-gundiknya, 也没有吩咐他的这个嫔妃， tidak juga memanggil para biduannya itu. 也没有请教这个解梦的人。 Boleh saja raja memanggil mereka untuk memainkan musik atau menyanyi, menari untuk menyenangkan hati raja. 其实王可以吩咐他们过来去就是帮助他足兴的。 Orang berkata, kalau kita mengalami kesukaran tidur, 别人说如果我们很难入眠的话， dengarlah musik yang lembut, yang 我 sentimental, 们可以听这个浪漫的音乐， atau minum segelas air, 或是喝一杯水， atau ada juga mengatakan cuci kaki kita. 或是有人说我们去洗脚。 Heran sekali, raja ini pula dia teringin pula membaca kitab sejarah. 很奇怪的，这个王呢，突然间就是要去读这个历史的经。
Membaca memerlukan otak kita bekerja. 读的话呢，需要我们的头脑来去工作， Dan ini akan menambah masalah susah tidur. 这会导致更难的来去入眠。 Ini bukan solusi untuk susah tidur. 这不是来去帮助很难入眠的很好的这个方案。 Yang ketiga, 第三点， apabila kitab sejarah dibacakan di hadapan raja, 当这个历史书在王的面前来去朗读的时候， maka catatan tentang jasa Mordekai membongkarkan plot asasinasi terhadap raja itu muncul. 后来呢，就导致了这个王呢，就是觉悟关于这末底改对国家的贡献， Pasti ini bukan kebetulan, saudara. 肯定的不是巧合， Hanya pekerjaan Tuhan dapat melaksanakan sedemikian rupa. 而是神的作为才会让这件事情发生。 Keempat, 第四点， peristiwa raja tidak dapat tidur kebetulan terjadi setelah Haman yang memusuhi Mordekai ini, dia sudah siap rancangannya untuk membunuh Mordekai dan bangsanya Yahudi. 这个王的这个作为呢，恰好就是这个哈曼的他的这个末底改的敌人呢，正在计划好要杀害这个末底改的这个作为。 Jadi peristiwa peristiwa raja tidak dapat tidur itu telah menyelamatkan situasi itu. 就是王不能够入睡的这个事件呢，救了这个末底改一命。 Yang kelima, 第五点， sewaktu raja telah memutuskan untuk memberi ganjaran kepada Mordekai, 当王决定要赏赐末底改的时候， dan dia mau meminta nasihat daripada pegawainya, 他要得到大臣们的这个意见， apakah hadiahnya yang selayaknya? 需要得到什么样的礼品呢？奖赏呢？ Kebetulan yang datang mau menghadap raja itu ialah Haman. 恰好要朝见王的是哈曼， Maka raja bertanya kepada Haman. 王就问了哈曼， Haman ini pula sangat tinggi hati. 这哈曼呢是一个非常高傲的人， Dia memikirkan, siapa lagi yang dikenan oleh raja ini kalau bukan aku? 他说，如果不是我，还有谁会得到王的这个奖赏呢？ Lalu dia mengambil kesempatan untuk mereka-reka, mengatakan hadiah-hadiah yang begitu berlebihan besarnya. 因此呢，哈曼就在王的面前呢，就是策划了很多非常尊贵、高贵的这个礼品。 Ternyata semua hadiah-hadiah yang berlebihan disorkan dan diidam-idamkan oleh Haman itu atas pekerjaan Tuhan, khususnya diberikan kepada Mordekai. 最终呢，这个哈曼所说出的、提出的所有的高贵的这个贵重的礼品呢，通通都交到末底改的手上了。 Ajaib sungguh perbuatan Tuhan, saudara. 确实，这个是神极大的作为， Apabila Tuhan mahu manusia mengingati umatnya, 就是当人们就是当神要人们都记得神， musuh umatnya sendiri yang digunakan Tuhan untuk menyebutkan hadiah itu dan memberikan hadiah itu. 神就利用了这个人的敌人来去做工。 Contoh yang ketiga, 第三个例子， Daniel. 但以理， Siapa yang tidak kenal Daniel? 谁不认识但以理呢？ Daniel adalah umat Tuhan yang terkenal dalam hal pengudusan diri. 就是这个但以理呢，是神其中一个极大重要的人物。 Dia memiliki ketetapan hati yang kuat untuk menguduskan diri. 他有一颗坚定不移的心来去使自己成圣。 Daniel telah mengalami banyak peristiwa di Babel. 但以理呢，在巴比伦国呢，发生了很多的事情。 Dia telah dikaruniakan pangkat yang tinggi. 他得到了很大的这个地位。 Sepanjang hidup Daniel, 但以理的一生人中， dia telah bekerja atau berkhidmat kepada 4 orang raja. 他就是为4个王来去就是工作了。 Raja Nebukadnezar, 尼布甲尼撒王， Raja Belsajar, 这个波沙王， Raja Darius, 大流士王， dan Raja Koreshi. 还有哥罗西王。 Di hari tuanya dia sudah dilupakan. 当他年迈的时候被忘了， Tidak lagi berperanan penting di dalam kerajaan Babel yang besar itu. 因此呢，在这个极大的巴比伦国里面呢，没有用途了。 Tetapi Tuhan tetap mengingati Daniel. 可是神依然记得但以理， Tuhan
menggunakan Daniel untuk menegur kesalahan raja. 神就利用了但以理来去就是指着王的错误。 Kita dapat lihat dalam kitab Daniel pasal 5. 我们可以透过但以理书的第5章来去得到这个资 Daniel 讯。 pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13. 但以理书第5章第1节到13节， Ayat-ayat ini panjang sekali, 13 ayat, jadi saya tidak bacakan ya. 有13个这么长的经节，因此我没有读。 Dari kata-kata Raja Belsaja di ayat 13, 13节那里说到， kita boleh memahami mengapa dia tidak mengingati Daniel. 我们可以观察得到为什么他不记得但以理， Bahkan seakan-akan dia tidak mengenal Daniel. 仿佛他不认识但以理。 Pertama, 第一， karena dia sedang mabuk. 因为呢他在醉酒当中 Arak menghilangkan daya fikir manusia. 酒呢能使人忘记， Jadi boleh jadi dia kehilangan pikiran. 可以导致一个人呢就是失去了理智， Jadi tidak mengingati atau mengenal Daniel. 因此呢会导致他不记得不认识这个但以理。 Kedua, dia angkuh. 第二就是他自高自大。 Dalam ayat 23, Daniel menegur raja. 第23节但以理就指责了王。 Daniel berkata, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. 他说：“竟向天上的主至高。” Jadi apabila raja itu berkata kepada Daniel di ayat 13, 在13节，当王向但以理说 di ayat 13 raja berkata kepada Daniel, ，13节，王问但以理说 Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda?：“ 你是被拐至犹大人中的但以理吗 Kita tidak heran raja berkata demikian. ？”我们当王这么说，我们不会感到稀奇， Karena dia seorang raja, 因为他是一个王， angkuh lagi, 又自高， dan dia sedang memperlakukan orang bawahannya. 他就随心所欲的对下人这么做。 Bukan saja Raja Belsaja melupakan Daniel, 不仅仅这个王忘记了但以理， dia juga memperlakukan Daniel dengan hina. 他也侮辱了这个但以理。 Pertama dia berkata, Engkaukah Daniel? 第一个，他问：“你是但以理吗 Dia merendah-rendahkan Daniel.？” 他就是轻看了但以理。 Daniel bukanlah siapa-siapa. 但以理并不是什么人。 Kedua, dia berkata orang buangan. 第二个就是被拐之人。 Kita tahu orang buangan ini kehilangan negara, 我们都知道被掳的人都是失去了国籍 kehilangan tempat tinggal, 失去了住所， tidak ada lagi marwah, 没有尊严了 menjadi tawanan, 被掳 menjadi hamba kepada orang. 就是做别人的奴隶。 Ketiga, 第三， dia berkata dari Yehuda, 他说从犹大， yaitu negara yang telah dikalahkan, telah ditawannya. 就是被掳的这个国家。 Namun raja yang angkuh dan durhaka ini mendapat pengajaran dan hukuman. 可是这个自高自大的王得到了这个处罚惩罚， Bukan saja angkuh, 不仅仅自高， dia telah memperlakukan barang-barang kudus bait Allah sewenang-wenangnya. 他也随心所欲的来去乱动这个圣所的物品， Tidak menghormati Allah yang benar. 不尊重这个真神。 Dia telah menggunakan barang kudus bait Allah untuk pestanya. 他就利用了这个圣所的物品的来去用在他的这个宴席之中， Menggunakannya untuk minum arak. 用来喝酒。 Allah telah membuatkan raja angkuh ini dan semua pegawainya mengingati Daniel. 神就使这个王呢和他的大臣们呢来去记得但以理， Karena Allah telah membuat suatu pekerjaan ajaib di hadapan mereka. 因为呢神就在他们的眼前呢行了奇妙的作为， Di mana ada tangan ya, punggung tangan yang menulis di dinding 就是有手，就 sehingga 是会在墙壁上写作， sehingga raja dan pegawai-pegawainya sangat terkejut sekali. 直到王和大臣们非常的惊讶， Muka mereka menjadi pucat 连发青 dan dalam ketakutan.
又在惧怕之中。 Daniel kemudiannya diberikan anugerah dan hadiah oleh raja. 后来呢，但以理呢得到王的赏赐， Diberikan kedudukan pangkat ketiga dalam kerajaan. 就是在国家里面呢得到了第三这个品级的这个地位， Tetapi telah ditolak oleh Daniel. 可是被但以理拒绝了。 Dan pada malam itu juga raja dibunuh oleh musuh yang datang menyerang. 后来呢，当晚的时候呢，王就被敌来去杀害了。 Dan kerajaan Babel yang megah itu runtuh ditawan oleh musuh. 后来呢，这个巴比伦国呢就被对方来去击打了， Yaitu oleh kerajaan Media di bawah pimpinan Darius. 就是大利乌斯国的这个国来去打败了。 Semua mereka ini, 他们全部人， Yusuf, Mordekai, dan Daniel rendah hati di hadapan orang lain. 约瑟、末底改和但以理呢，都在众人面前呢那么的谦卑， Mereka juga berlapang dada. 他们也有一颗宽容的心， Mereka berbuat baik karena Tuhan tanpa mengharapkan balasan. 他们因神而来去行善，而没有要求众人给他们的回报， Mereka tidak mengharapkan anugerah. 他们没有求任何的这个赏赐。 Orang seperti ini memang baik, 如此的人是多么的好， namun mudah akan dilupakan orang dan tidak dihargai. 可是很容易的被人来去遗忘，而没有得到这个尊重。 Orang yang melakukan kerja secara diam-diam, dia tidak diketahui atau kurang diketahui oleh orang lain, mudah dilupakan. 在暗地里做工的人呢，很容易的去被人来去遗忘。 Namun Tuhan tidak akan melupakan umatnya yang baik dan benar. 可是神不会忘记他的这个信徒们，还有这个义人。 Manusia licik, 人多么的狡猾， tetapi Tuhan memiliki cara ajaib agar umatnya diingati dan diperlakukan dengan selayaknya. 可是神有奇妙的作为，让他们得到应当得到的回报。 Justru jangan pernah jemu-jemu berbuat kebaikan. 因此呢，我们千万不要灰心来去行善。 Meskipun kita tidak mendapat ganjaran dari dunia, 即使我们在世上没有得到任何的奖赏， tetapi ganjaran yang dari Tuhan itu adalah pasti. 可是我们肯定的会得到从神而来的奖赏。 Kita baca Ibrani pasal 6 ayat 10. 我们请看希伯来书第6章的第10节。 Ibrani pasal 6 ayat 10. 希伯来书第6章的第10节。 Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Segala pelayanan kita akan diingati dan menerima ganjaran Tuhan. 我们所做的一切的侍奉呢，肯定会从神那里得到这个回报。 Dari ayat ini sekurang-kurangnya ada 2 sebab kita boleh yakin. 我们透过这经节可以得到2个回应。 Pertama, 一， karena sifat Allah, Allah itu setia, tidak lupa. 因为呢，神是公义的神。 Kedua, 第二， pekerjaan baik atau pelayanan kita itu kita lakukan, masih kita lakukan, tidak berhenti. 就是我们不断的来去侍奉主， Pasti kita akan mendapat ganjaran dari Tuhan. 我们肯定的会从神那里得到赏赐， Sekalipun dilupakan oleh manusia, 即使被人来去遗忘， tetapi diingati oleh Tuhan. 可是蒙神记得。 Mari kita puji Tuhan. Kidung bilangan 336. 我们再次唱诗336首。
susahku. Walau hidup terasa berat, ku tahu Tuhan perhatikan. Yesus perhatikan ucapku dalam cobaan. Setiap yang akan kubantu, walau berlinang air mata. Sungguh ku tahu Dia jagaku, Dia mengerti susahku. Walau hidup terasa berat, ku tahu Tuhan perhatikan. Saat tinggalkan senang kesenangan dunia, sampai hatiku pedih dan hancur, berarti tangan Yesus. Sungguh ku tahu Dia jagaku, Dia mengerti susahku. Walau hidup terasa berat, ku tahu Tuhan perhatikanku. Silakan duduk. 请坐。 Kita sekali lagi akan berdoa mengakhiri kebaktian kita ini. 我们这次一同跪下来祷告，来结束今天的聚会。 Dalam doa kita mendoakan ya semua yang tertulis ya di screen itu. 在祷告里呢，我们为在荧幕上的所有的事件代祷。 Kita terus mendoakan situasi negara kita 我们同时呢，也为国家现况代祷， agar semakin bertambah baik. 好让国家的情况呢越来越有好转。 Mendoakan saudara dan saudari kita tidak kira berada di mana. 我们也为无论在何处都好的弟兄姊妹们代祷， Doakan kerja-kerja suci di dalam gereja 为教会的圣工代祷， agar semuanya berjalan lancar dan memuliakan Allah. 愿一切都能够顺利的完成，来去荣耀主。 Marilah kita saling mendoakan. 我们彼此的代祷， Mari kita sama-sama sehati berdoa. 同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Biarkan Tuhan bimbing hatiku, tidak takut kemana pun tak bersungut, turut jejak Tuhanku. Biarkan Tuhan bimbing hatiku, tidak takut kemana pun tak bersungut, turut jejak Tuhanku. Amin. Syukur puji Tuhan, kebaktian kita sampai di sini. 感谢主，今天的聚会到此结束为止。 Tuhan memberkati kita sekalian dan bertemu lagi. 愿真神祝福大家平安再会。 Haleluya.